Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening. So we continue our syllabus 8.2 differentiation in kinematic of linear motion. Pembezaan dalam gerakan linear. Okay. S awak dah belajar sebelum ni. S is sesaran, displacement. Kemudian ada V. V adalah velocity. Okay, katakan function dia GT. Ada S, ada V. Dan lagi satu ada A. A is acceleration. Katakan function dia adalah HT. Okay, diberi nama function dia F, FT, GT dan HT. Maknanya function ni in terms of T, dalam sebutan T. Kalau kita nak jadikan S menjadi V, kita akan guna differentiation. Means V equal to ds over dt. Okay, V equal to ds over dt. We differentiate S with respect to T. Okay, to get A, we differentiate V. Means to get A equal to dV over dt. Means we differentiate V in terms of T. Okay, differentiate V with respect to T, ini kalau dari V. Kalau nak A daripada S. Okay, kalau dia nak A from S, maknanya you kena differentiate dua kali. Kena differentiate dua kali. So dia akan jadi okay, ds over dt. Kita differentiate dua kali. Ini simbol untuk second order differentiation. Kali kedua. Pembezaan kali kedua. Okay. Kita differentiate dari S. Okay. Ini kalau differentiation. Nanti awak akan belajar integration. Maknanya dia terbalik. Ini dari S jadi V, dari V jadi A. Nanti kalau A ke V, V ke S, kita akan guna integration. So yang ini kita belajar untuk hari ini, differentiation in kinematic of linear motion. Okay, example 6. A particle move along a straight line. Awak boleh tengok textbook awak, page 260. A particle move along a straight line at time t second after it starts moving. Its displacement s meter from the fixed point O is given by S, semua boleh baca dekat buku teks masing-masing. S equal to 3 plus 2t minus t squared. Where t is time in second. Okay, t ni adalah masa. T ni adalah masa. Determine the velocity. Diberi S, displacement, dia nak suruh cari V, velocity. And acceleration function of the particle. Jadi V ini, nak cari V, kita kena differentiate ds dt. So bila saya differentiate, yang ini kosong sebab tak ada T, yang ini akan jadi 2, tolak 2 bawa depan dia jadi 2T. Okay, differentiation. Kalau masih ingat.
So nak cari A pula. A adalah D, A kita adalah dV over dt. So dV over dt. Kita differentiate V with respect to T. So dua tak ada, yang ini kita differentiate, dia akan jadi negatif. Okay, ini adalah jawapan untuk bahagian A. To get B, we differentiate S. So differentiation, 2 tolak 2T. Nak dapat A, kita differentiate V. So ini tak ada T habis, so ini negatif 2. Okay, apa maksud negatif 2? Negatif 2 maksudnya the particle, kita tahu A itu acceleration kan? A itu adalah acceleration. Kalau negatif bermaksud the particle is moving with a uniform acceleration of negative 2 meter per second. Dia, pecutan dia seragam negatif 2 meter per second per second. Okay. Atau ada ayat dia akan tulis deceleration. Deceleration. 2 meter per second. Ini maksud dia sama Acceleration equal to negative 2 meter per second. Deceleration equal to 2 meter per second. Sebab deceleration ni maksudnya dia menurun. Pecutan dia menurun. Yang ini diwakilkan dengan negatif sebenarnya. Tapi disebabkan murid tak perasan ayat dia tu berlainan, maka simbol dia pun akan berlainan. Bila murid tak perasan, dia jadi salah lah. So, acceleration equal to negative 2. Deceleration is 2 meter per second. Okay, dia A dia ada negatif. Kalau deceleration, maknanya deceleration dia 2 meter per second. Okay, setakat ni A. Boleh faham ke? Boleh faham ke sebelum saya pergi soalan B? Okay, can. Thank you. Next, B. Okay, question B. On the same diagram, sketch the graph of function S, B, and A for T from 0 until 3 and explain the motion of the particle from point O for that interval. Okay, kita tahu S kita adalah dia punya function dia S equal to 3 plus 2T minus T squared. V equal to 2 minus 2T. Dan A kita adalah negatif 2. Kita ada 3 function. So dia nak suruh lukis dalam gambar rajah yang sama. Fraksi yang sama. Okay, ya. Nak buat cair. Kalau soalan dia suruh sketch, maksudnya awak tak perlu guna graph paper. Dia nak dari 0 hingga 3 kan? Okay, ini adalah T. Nampak tak graf saya? Okay, ini T. Ini kita punya function S, B dan A. Untuk admax,
awak buat yang senang dulu. Awak jangan pergi soalan yang susah. Awak pergi soalan yang senang dahulu. Kalau macam ini, yang senang dia apa? Nak lukis graf. Yang senang ini. Yang bawah. Ingat dia dari 0 hingga 3. Hanya 0, 1, 2, 3. Kita anggarkan sahaja. Kita anggarkan sahaja. Okey. A sama dengan negatif 2. Okey, ini negatif 1, ini negatif 2. A negatif 2. Ini A. So negatif 2 di sini. Sampai 3. Jangan lebih. Sampai 3. So ini adalah graf untuk A sama dengan negatif 2. Selesai. Untuk graf yang pertama. Graf yang kedua ini adalah linear. Okay, ini linear. Nak lukis linear, at least kita perlu ada 2 titik. At least kita perlu ada 2 titik. Ni S, ni T. Okay, katakan saya ambil T saya kosong. T kosong. So kosong darab negatif 2, kosong. 2 tolak kosong, 2. Lagi satu saya ambil T saya 3 sebab dia punya range from 0 until 3 kan. So bila saya ambil T 3, 2 tolak 2 darab 3 negatif 6. So 2 tolak 6. 2 tolak 6 akan dapat negatif 4. Okay, jadi graf saya ni tak cukup. Kena sampai bawah. Negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ni pun 1, 2, 3, so atas ni 4. Tak cukup, patutnya tinggi lagi. Okay, tak apa. So saya nak plot untuk yang ini. Saya nak sketch untuk straight line. 0, 2. 0, 2 atau 2, 0. 2, 0. Hanya di sini. Okay, 2. Kemudian 4, 3. 4, 3. Negatif 4, 3. Ini negatif 4. 3 di sini. Okay, di bawah ni. Ini adalah garis lurus. Okey, dah ada graf yang kedua. Kejap Okey, sorry. Untuk kuadratik. This is parabola, kuadratik. Kita tahu A kita negatif, negatif 1. Maknanya dia akan jadi N shape. Okey, dia akan jadi N shape. Kalau awak nak buat, awak nak cari setiap satu pun boleh, tak ada masalah. Sebabnya dia tak banyak, 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3. Dia tak banyak. So boleh je sebenarnya. Kalau awak tak nak, kalau katakan dia bagi julat dia banyak nilai julat dia,
Okay. Awak guna completing the square. Macam yang hari tu saya tunjuk. Macam semalam kot. Guna completing the square, cari dia punya maximum atau minimum point, cari x-intercept, cari y-intercept. Okay, ni kalau ini panjang sangat. Kalau ini jarak dia besar sangat. Yang ni pendek je. So kita guna saja table. So ini jadi 3, 0, 1. Ini 1, so 3 tambah 2, 5, tolak 1, 4. 2, darab 2, 4. 3 tambah 4, 7. 7 tolak 2 kuasa 2, 4, 3. Ni 9 tolak 9, ini 0. Kalau saya salah kira, beritahu Saya congak takut salah. Okey, 03. So 03 di sini. 14. 14 di sini. 23. 23 di sini. Tiga kosong di sini. Jadi kita lukis curve. Itu curve kita. Okey. Setakat ni nak lukis graf boleh? Faham? Soalan B tu dia ada 2 soalan tu. So setakat ni faham tak nak lukis graf? Faham. Okey, kalau kita lihat pada T0, pada saat kosong, sasaran kita, displacement kita adalah 3. Okay, 3 meter. Ini unit meter. Kat soalan dia dah beritahu meter. So pada T0, soalan dia suruh explain kan the motion. Jadi kita nak elaborate kan, kita nak terangkan dia. Pada T0, sasaran kita 3. Okay, velocity kita 2. Dan kita punya acceleration adalah negative 2. Awak boleh tengok pada muka surat 261. 261 dekat ayat yang panjang tu. Yang ini. Dia terangkan setiap satu. Dekat page 261 dia terangkan setiap satu. Okay, awak boleh baca di situ. When T0, S equal to 3 meter. So S from the fixed point is 3 meter. The initial velocity, nampak ke tidak? Kalau tak nampak awak rujuk textbook awak ya. The initial velocity, ini initial velocity maksudnya hal laju awal. Baru nak mula partikel tu, dia punya objek itu, dia punya velocity ni 2 meter per second. Okay, and acceleration negative 2. Pada saat pertama, T equal to 1, okay, the particle change its direction, the displacement from the fixed point is maximum. Yang ini. Mana tu? Ni, S dia. S dia maximum. Okay, saya rasa saya kena lukis. Ingat tak saya kata, saya pernah beritahu bila graf kita N shape macam ni, kita punya number line kita akan jadi macam ni. Dia akan jadi begini. Kita nak guna pakai di sini. Alam. Saya kena lukis number line nak bagi fahamkan. Okay. Kita ada, ini S meter kita. Asal dari kosong. Okay, S kita. Dari kosong. Kemudian ada 3. Ini 4. Kalau kita tengok graf kita ni, N shape kan? So number line kita dia macam ni. Dia akan jadi bentuk C terbalik ni. So pada T0, S dia 3. So pada T0, S dia 3. So dia start dari sini. Dia start dari sini.
Pada T1, T sama dengan 1, S dia 4. Ini 4, atas kali ni 4. So di sini. Sebab dia patah balik. Dia menurun. Dia kalau tengok graf ni dia menurun. So maknanya dia patah balik. Jadi 4 tu di sini. Kemudian pada T2, dia 3. Okay, ni T2, S dia 3. T3 dia balik-balik kepada kosong. Pada T3 dia balik pada kosong balik. Maknanya ini T sama dengan kosong. Ini T sama dengan 1. Ini T sama dengan 2. Dan T sama dengan 3. So graf dia, kalau number line dia akan jadi begini. Okay. Tu particle tu. The movement of particle. Okay, ni untuk cerita S. Untuk cerita V pula, okay. V pula, pada V, ini dia kena sini ni. Pada V, pada T sama dengan kosong, V kita 2. Maknanya, pada T sama dengan kosong, velocity kita ni 2. Pada T sama dengan 1, pada T sama dengan 1, velocity kita adalah kosong di sini, graf dia. Okay, pada T sama dengan 1, T sama dengan 1, velocity kita ni graf V Ni graf V. 2 tolak 2T. Ini graf S. Okay, pada T sama dengan 1, V kita kosong. Ni V kosong. Lepas tu yang ni tak apalah, tak perlulah yang ni yang last kali ni. T3, pada T3 V kita negatif 4. Okay. Kemudian A pula. A kita pada T0, T1, T2, T3, A kita sentiasa negatif 2. A kita sentiasa negatif 2. Yang ini yang kita nak relatekan daripada graf menjadi number line. Okay, setakat ni saya transferkan dari graf menjadi number line. Awak boleh faham tak? Kan so far. Okay. Orang lain? Patternnya boleh faham? Okay, para faham? Boleh. Okay, so now from the graph and the number line, when t equal to 0, S equal to 3, V equal to 2, and A equal to negative 2. At t equal to 1, when t equal to 1, okay, pada T1, the particle change the direction. The particle change the direction. Dia nak tukar arah dia. Okay. The displacement from the fixed point O is maximum. Okay. Kita nak beritahu dia maksimum atau minimum. Macam mana nak tahu? Kalau macam ni kita tak nampak maksimum ke minimum. Tapi dari graf ni kita tahu dia maksimum. So maksimum. Displacement maximum. Okay, lagi. Velocity dia apa? Velocity dia V sama dengan 4. Tadi S sama dengan S sama dengan 4, V sama dengan 0. Ni V sama dengan 0, S sama dengan 4. Dan A equal to negative 2. Okay, ini number line ni mewakili S ini mewakili S. Okay. Kemudian kita tak payah ambil yang sini, kita ambil yang akhir.
T equal to 3. T equal to 3. The particle reach O, fixed point. Particle reach fixed point. O. Dia patah balik pergi ke O. Okay, dan V dia negative 4, K equal to negative 2. Kemudian ini conclusion pertama, kedua, ketiga. Conclusion keempat, kita nak beritahu dia punya total distance. Berapa jumlah jarak dia. Okay, jumlah jarak macam mana? Jumlah jarak dari sini ke sini jarak dia berapa? Okay, jarak dia itu 1. Saya ambil daripada number line Sini ke sini, dari 3 meter ke 4 meter. Ini 1. 4 meter pergi terus ke kosong. 4 meter pergi terus ke kosong. Sebab kalau pergi sini pun ini 1, ini 3. Boleh juga. Total dia pun nanti dapat 4. Ini 1, ini 3. Jadi saya tambahkan yang pen biru tu. Itu meter So 1 tambah 1 tambah 3. Saya dapat 5 meter. 5 meters. Total distance equal to 5 meters. Boleh faham? Okey. Saya nak tanya. Daripada yang saya terang ini, apakah velocity macam mana ya? What is the value of velocity for the maximum displacement? Apakah nilai velocity untuk sasaran maksimum? Ni saya pernah sebut sebelum ni dalam penerangan 8.1. Siapa ingat? Any idea? What is the value of V for maximum displacement? Ada ke yang jawab ni? Saya tak tengok chat. Sekejap. Tak ada. Anyone? Kalau tengok graf ni, di sini. So apa V di sini? Siapa tahu? What is the value of velocity for maximum displacement? Ini S ni, ini sasaran displacement. Pada nilai displacement, maximum displacement, apa nilai hal laju? Velocity. Ada sesiapa nak jawab? Volunteer? Kalau tak dapat jawab ni, maknanya awak tak faham saya terang tadi ni. Ada satu partikel. Dia jalan, lepas tu dia patah balik. Pada kawasan sini, apakah velocity kita? Hal laju partikel tu. Cuba awak bangun, awak berjalan, kemudian awak Kosong patah ke cikgu? balik. Awak berjalan. Siapa jawab tu? Mungkin cikgu. Mukris. V sama dengan kosong. Malu nak jawab ke baru terfikir Mukris? Baru teringat cikgu. Sumesh, puji awak pandainya. Kalau awak berjalan, ni awak jalan, lepas tu awak patah balik. Pada kedudukan di sini, awak tak percaya awak buat sekarang sambil pegang phone tu. Awak berjalan lepas tu awak patah balik. Ada tak ketikanya awak akan berhenti dulu sebelum awak patah balik?
Ada ke tak? Cikgu berhenti. Dia akan berhenti seketika. Ni fizik ni. So V sama dengan kosong apabila maximum displacement. Minimum displacement pun sama. Okay, so ingat, bila maximum displacement V equal to 0. Ni key point dia. Boleh faham tak? Yang kawan-kawan lain boleh faham tak? 22 orang ni. Boleh faham tak yang lain? Boleh. Kalau V sama dengan kosong, apa kaitan dengan S? Jadi tadi graf S. Kaitan dia ds over dt equal to 0. Maknanya saya nak tekankan di sini sebenarnya kalau ayat dia ada beritahu maximum displacement atau minimum displacement, awak highlightkan ayat ni bermaksud ds over dt equal to 0 ataupun v equal to 0. Sebab soalan dia akan beri dalam bentuk ayat macam ni. What is the velocity for the maximum displacement? Ataupun adalah ayat-ayat lain lagi yang dia akan beritahu. Dia akan tanya. Macam-macam soalan sebenarnya dia boleh tanya. Okay. Kalau dah tahu V sama dengan kosong, kalau melintang pun memang horizontal V kosong. Ini V greater than 0. Ini V less than 0. Okay. Next, example 7. Cuba awak tengok buku teks awak, example 8 and 9 tak ada kan? Ke saya punya buku je salah? Example 7 dia terus seperti example 10, betul tak? Kan? Okay. Saya punya buku. Okay, example 7. A particle, tajuk ni sebenarnya dia tak susah. Dia macam mana saya nak cakap, dia akan jadi tak susah kalau you faham tajuk ini akan jadi mudah kalau you faham situasi dia. Kalau you tak faham situasi dia, memang akan jadi susah. Okay, example 7. A particle move along a straight line so that its displacement s meter after passing through a fixed point O is given by S, saya ambil dia punya function je, 9t squared plus 24t plus 5. Okay, t in second. After movement started, calculate A. The initial velocity of the particle. Dia nak VO. Ini adalah initial velocity. Apa maksud initial velocity? Bermakna dia nak what is the value for V if T equal to 0. So apa pun kita kena cari V dulu. Ada pernah kawan saya, cikgu sekolah lain lah, saya pernah pergi dia punya ceramah. Dia kata untuk tajuk ni SPM, apa-apa pun awak cari dia bagi S. Awak jangan baca soalan lagi. Awak jangan baca soalan lain lagi. Awak cari S, awak cari V, awak cari A. Maknanya saya tak baca lagi soalan S ni, soalan A ni. Saya terus buat V dulu. So saya buat V. V saya kena differentiate S kan. So 3t squared minus 18t plus 24. Okay, V saya dah ada. A pula. 60 minus 18.
Okay, saya dah ada 3 function. Sebab apa? Sebab apa? Dia suruh buat cari dulu ini. Ada pernah murid, dia tak boleh buat ABC. Tapi ni dah ada. So dia boleh dapat markah di sini. Kebetulan mungkin pemakahan tahun tu ada markah untuk What? jawapan B dan A. Ya? Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Okey. Okay. So sebelum you tengok soalan lain, sebelum you baca soalan ABC tu, you cari dulu SVA. Dia akan bagi salah satu. So dia bagi satu, you boleh cari lagi 2. Balik pada soalan A, initial velocity. Maknanya hal laju awal. Hal laju awal maksudnya V bila T sama dengan 0. So ambil tadi V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 18T tambah 24. Gantikan T dengan 0. So V akan dapat 24. Jangan susah hati dengan unit. Tak payah tulis unit pun tak apa. Okay, B. The instantaneous velocity in meter per second at 3 second. Maknanya apakah hal laju seketika? Apakah hal laju ketika T sama dengan 3? Itu maksud dia. Hal laju seketika bermakna hal laju ketika T sama dengan 3. Jadi V equal to 3. Ambil daripada persamaan V tadi. Masukkan nilai 3. So kita dapat V equal to negative 3. Okay. So you nak ni meter per second, ini meter per second. Sebab dia pun dah bagikan unit dia kan. Okay, next C. The value of T in second when the particle instantaneous at rest. Okay, bila partikel itu rehat sebentar, apakah nilai T? Apa nilai T bila, apa ayat dia tadi? Instantaneously at rest. Apa maksud dia? Dia berehat. Macam tadi. Kalau kita patah balik ada satu titik yang kita akan berhenti sekejap. Berhenti itu maksudnya rehat lah. Rehat seketika. Itu adalah V sama dengan 0. Sebab partikel tu tak bergerak. Bila partikel tak bergerak, hal laju tiada. So V sama dengan 0. Kita tahu V kita adalah 3T squared minus 18T plus 24. So this is equal to 0. Okay, this is equal to 0. So kita kena simplify dahulu. I divide by 3. Sebab boleh simplify. So mesti simplify. Okay, you tekan calculator. Boleh tak you factorize? 4 ni 2. Tolak. Boleh. Biasanya kalau tajuk ini factorization dia simple. So T equal to 2. T equal to 4. So the particle rests at, partikel itu dia berehat pada saat kedua dan saat keempat. Itu maksud dia. So ingat, hint yang kedua mengenai velocity for instantaneous at rest, V sama dengan 0. Tadi apa? Tadi saya beritahu mengenai displacement, sesaran maksimum atau minimum sesaran minimum. V sama dengan 0.
Kalau initial velocity, yang ini pun sama. Kalau initial velocity bermakna pada T sama dengan kosong. Okay, perkara yang ketiga. Kalau instantaneous at rest, maknanya V sama dengan kosong. Okay. Okay, apa soalan dia yang seterusnya? D. Kan, boleh. Tapi seeloknya bila dia kata, ni siapa tanya tadi? Azizin tanya, accidentally write ds over dt other than v, the answer still accepted? Okay, boleh. Tapi biasanya v ni, velocity ni kita tulis v lah. Kita tak tulis ds dt. Okay, biasanya velocity kita terus akan tulis v. Kita tak tulis ds dt. Tapi masih sama. Okay, next. D. The range of t in second when the particle moves to the left. Ni siapa ingat ni? Kita pernah belajar juga ni. 8.1. Kalau move to the left, bermaksud V kita kurang dari kosong. Okay, move to the left. V akan kurang dari kosong. Tengok daripada sini. Dia gerak ke kiri. So V dia akan jadi negatif. Kurang dari kosong. Ada 4 perkara yang mana saya tanda petak-petak tu awak boleh buat nota sendiri. Awak boleh ingat benda 4 perkara tu. Ada lagi nanti mungkin kita akan jumpa. So tadi V kita adalah 3t squared minus 18t plus 24. So V less than 0. Yang ini adalah inequalities biasa. Tapi mungkin murid akan confuse juga macam mana nak buat. Okay, masih sama. Kena buat benda yang sama juga. T minus 2, T minus 4. So this is T equal to 2, T equal to 4. Okay, macam mana langkah? Ini kena buat 2, 4. Okay, nak lukis. Nak lukis graf. Atau kalau tak lukis graf, saya guna cara lain. Dulu ada cara lukis graf. Atau kita tengok ni. Quadratic inequalities yang paling akhir. Ini quadratic inequalities yang paling akhir. Awak tengok simbol di depan ini. Simbol dia apa? Simbol dia adalah positif. Okay. Satu kan? Satu adalah positif. So dia akan jadi positif, negatif, positif. Okay, kita tengok pada the last quadratic inequalities, then we check for the first coefficient that is positive number. So we start with positive, negative, positive. Then we look at the symbol. This is less than 0. Bila less than 0, kita akan ambil yang negatif. Yang negatif. Maknanya range kita di kawasan ini. So T ini di tengah. So this is T, 2, 4. Ini akan jadi less. 2 less than T, less than 2. So that is the range of T when the particle move to the left. Boleh faham? Boleh cikgu. Okay, next. Kita tak guna pun A tadi tapi tak apa, tak ada masalah. Kita tak guna pun A tadi tapi tak apa, jangan risau. Tulis saja, kita nak selamat.
Okey, sekarang example itu sepatutnya example 8 lah kan sepatutnya, tapi saya ikut je lah example 10. Okay, the last example in this subtopic. A particle start from a fixed point O, okay, after t second dia bagi S. Sekarang ni masih senang, dia bagi S saja. Okay, saya tak baca lagi soalan, saya cari V. 3t squared minus 6t minus 4. Saya cari A. 6t minus 6. Okay, saya dah ada tiga-tiga. A. Cikgu, Boleh dengar suara saya? Boleh? Boleh dengar ke suara saya? Dengar cikgu. Okey, jap. Bateri mati pula. Bateri habis. Sikit lagi. Tak boleh guna kertas macam ni. Sikit je, jap. Sekejap saya buka ni.
Okay, saya akan share screen. Boleh nampak skrin saya? Belum lagi cikgu, tak nampak lagi. Dah ke? Boleh nampak ke? Dah. Boleh cikgu. Dah. Okay. Okay. Example 10 tadi. Kita ada S sama dengan T kuasa 3 tolak 3T kuasa 2. Minus 4T squared. Okay, apa-apa kita cari V, SV. So 3T kuasa 2 tolak 6T tolak 8 salah soalan ni saya ni. Ini tak ada. Ini tak ada. Ini tak ada. Okay. A pula adalah 6T minus 6. Apa-apa kita buat SVA dulu. Kemudian balik. Okay, soalan A. The initial acceleration. Kalau dia kata initial acceleration bermaksud dia nak A, apa itu? Apa bila T sama dengan kosong. Kalau initial je, mesti T sama dengan kosong. Ingat, kalau dia kata initial, T dia mesti sama dengan kosong. Jadi kita ada A sama dengan 6T tolak 6. So 6 dah kosong tolak 6. So this is equal to negative 6 meter per second. Okay, ingat kalau initial awal, maknanya nanti sama dengan kosong. Okay, the instantaneous acceleration of the particle at 5 second. Pecutan seketika. Apakah pecutan ketika? Maksud dia tu T sama dengan 5. So A equal to, bukan dalam fungsi A sebab dia nak A 6 darab 5 tolak 5. So ini dapat 25 meter per second Sorry, ni tolak 6. Ni tolak 6 ni. Ni tolak 6. So ini akan jadi 24. Ini akan jadi 24. Okey, lagi soalan C. Instantaneous acceleration. Ingat dia pada pecutan particle when it passes through point O again. Acceleration dia berapa? Bila dia passes through point S. Ini ada number line kita. Ini O. Passes through point O. Dia lalu balik O. So apa acceleration di sini? Kan tadi saya dah beritahu number line kita adalah mengenai S. So apa A di sini? Apabila S sama dengan kosong. Tu maksud dia. Okay, the acceleration of the particle
when it passes through point O again. So dia nak A apa? Bila S sama dengan kosong. Itu maksud soalan ini. Jadi S kita ambil S kita sama dengan kosong. Mana saya nak scroll ke atas. Kita tengok dari sini. So S kita S sama dengan T kuasa 3 tolak tolak 3 T kuasa 2 tolak 4T. Ini bersamaan dengan kosong. So T power of 3 minus 3T power of 2 minus of 4T equal to 0. Okey, nak selesaikan yang ini. Awak kena factorize. Tak boleh awak bahagi T. Jangan. Kalau awak bahagi T, awak dah hilangkan satu nilai T. Awak kena factorizekan T. Sebab semua ada T. Untuk zero. So factorize T, ni T, ni 4, 1. Ni minus, ni plus. So this is equal to 0. So kita dapat T kita equal to 0. T equal to negative 1. Okay, dari sini T equal to okay, kita ada T. Rupanya S sama dengan kosong ni sebab kita nak tahu T. Kenapa nak kena tahu T? Sebab kita nak cari A. A kita kan tadi dalam sebutan T. A kita kan 6. T tolak 6. Kan tadi A kita 6T tolak 6. Jadi nak kena cari T. Nak kena cari T. Kosong dengan 4. Kita ambil. Tapi for this question we can use equal to 0. Why? Because the question semula. Bermakna the second time. So when T equal to 4, A equal to 6 multiply 4 minus 6. So this is equal to 80 meter per second per second. Boleh faham? Boleh faham? Ni yang nombor C. Boleh faham tak? Boleh ke? Saya tak dengar suara lah. Boleh. Boleh faham ke? Okay, thank you. Okay, D. Saya tulis sini D. Last kali. The range of value of T. Values of T when the acceleration of the particle is positive. Bila A lebih besar daripada kosong, apakah range of T? So A kita adalah 6T tolak 6 lebih besar kosong. So 6T 6T lebih besar daripada 6 bagi 6 1. So the range of values of T is T greater than 1 when the acceleration of the particle is positive. Positive maksudnya greater than 0. So itu sahaja untuk example 10. Boleh faham setakat ni? Boleh.
Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada cikgu.